Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muaz, Al-Fadhil Ustaz Tugul Wahidin bersama-sama kita pada hari ini. Alhamdulillah, sidang jemaah dimati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya berjuta terima kasih kepada dermawan-dermawan yang telah menyumbang ke surau ini. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk salat Jumaat, dan saya masih lagi menunggu untuk pendaftaran anak-anak tingkatan 3, 4 dan 5. Masih lagi tidak dapat sebutan. Pada hari ini saya telah sampaikan lagi sekali link tersebut. Saya mohon kerjasama ahli karya yang ada anak-anak untuk berada di tingkatan 3, 4 dan 5, tolong buat pendaftaran untuk kami menjadikan program-program yang boleh menjayakan dan di surau ini bagi belia, bagi pemuda-pemuda tunjang yang akan mentadbir surau ini pada masa akan datang, insyaAllah. Tolong tuan-tuan, sama-samalah saya sekali lagi menyeru pada tuan-tuan, bawalah anak-anak untuk salat berjemaah bersama-sama di surau kita ini, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dan meninggalkan Ta'ala, membangkitkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa di hari akhirat. Mimbar pada hari ini membincangkan tentang tajuk lindungi harta, awasi skema. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqasid asy-syariah, perbuatan mengambil harta dan merampas harta orang lain adalah batil dan kita sangat dilarang melakukannya. Perbuatan tersebut akan mengancam keharmonian dan pastinya akan membawa mudarat yang besar dalam kehidupan umat Islam dan seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ini menerusi firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 29 yang dibacakan pada mukaddimah khutbah, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka demi sesama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, merompak, menipu, memperdaya, judi, bahkan yang semakin menjadi-jadi adalah penipuan yang melalui cyber dan skema. Ada yang menyalahguna kemajuan teknologi maklumat untuk melakukan jenayah penipuan dalam talian bertujuan memperdaya ramai mangsa. Penjenayah yang dikenali sebagai skema berniat jahat merampas harta dan wang milik mangsa dengan cara memujuk, menipu, menakut-nakutkan, memperdaya dan memeras ugut mangsa-mangsa tersebut. Paling meresahkan dan menyedihkan apabila kebanyakan penjenayah yang telah ditangkap terdiri dari dalam kalangan mereka yang beragama Islam. Ini bukanlah sikap orang Islam yang sebenar apabila bertindak menzalimi dan menipu orang lain, sebagaimana hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkan untuk disakiti. Sesiapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah yang akan menunaikan segala hajatnya. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mestilah mengambil peduli mengenai bentuk-bentuk jenayah dalam tadian seperti macau scam, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud dan sebagainya. Wujud juga jenayah dalam bentuk penipuan panggilan, seperti kononnya mereka melakukan pencolekan ahli keluarga untuk meminta wang tebusan, penipuan cabutan bertuah dan penipuan memenangi peraduan atau percutian. Apa yang membimbangkan ialah kes-kes jenayah dalam talian ini semakin hari semakin meningkat. Modus operandi penjenayah ini sentiasa berubah. Mereka sangat licik melakukan penyamaran sebagai ahli keluarga, sahabat handai, orang kenamaan dan sebagainya, sehingga menjadikan mangsa percaya dan terpedaya dengan pujukan mereka. Malah mereka juga menyamar sebagai pihak berkuasa seperti polis,
pegawai pencegahan rasuah, pegawai kastam, wakil mahkamah, pegawai lembaga hasil dalam negeri dan yang lain-lain untuk mengugut mangsa supaya melakukan apa yang mereka suruh. Antara punca yang menyebabkan mangsa mudah terpedaya ialah kebiasaannya penjenayah-penjenayah ini dapat menyebut identiti mangsa dengan tepat. Mangsa juga langsung tidak diberi ruang dan masa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain daripada itu, mangsa juga diugut dan akan ditangkap, dituduh, direman dan dikenakan tindakan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram yang menjadikan mangsa berasa takut sehingga sanggup mengikuti arahan yang diberikan penjenayah. Oleh itu, sekiranya kita menerima panggilan yang sedemikian, janganlah panik dan teragak-agak untuk menamatkan panggilan tersebut. Buatlah catatan maklumat dan memaklumkan perkara tersebut kepada ahli keluarga supaya mereka dapat membantu kita untuk mencari jalan penyelesaian terbaik, dan laporkanlah segera kepada pihak berkuasa. Kita mesti mengambil tahu bahawa apa-apa urusan, lebih-lebih lagi yang melibatkan urusan rasmi kerajaan seperti urusan mahkamah, ianya sama sekali tidak akan dilakukan secara dalam talian sahaja. Sebaliknya perlu dijalankan secara bersemuka, apatah lagi jika melibatkan urusan seperti pembekuan aset. Rujuklah agensi ataupun pihak berkaitan secara terus sebelum melakukan apa-apa tindakan. Khatib mengingatkan bahawa jika kita melalui situasi yang sedemikian, janganlah bertindak melulu dan bersendirian. Berkongsilah dengan ahli keluarga ataupun mereka yang memberikan atau mereka yang boleh memberikan nasihat yang terbaik untuk kita dalam mengambil tindakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi yang ketidaktentuan ekonomi dunia turut menjadi penyebab kesusahan hidup masyarakat. Dalam kesempitan tersebut, penjenayah juga licik menawarkan pinjaman tidak wujud melalui aplikasi telefon dan khidmat penghantaran mesej seolah-olah ianya daripada pihak bank dan institusi kewangan. Mangsa yang terpedaya dikehendaki membayar wang untuk proses pinjaman tersebut yang sebenarnya tidak wujud. Akhirnya mangsa yang terdesak semakin dihimpit kesempitan wang. Justeru khatib sekali lagi mengingatkan kepada semua, janganlah sesekali mempercayai sebarang tawaran pinjaman melalui kaedah ini, kerana ianya adalah antara penipuan penjenayah dalam talian. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib benar-benar mengingatkan jangan sesekali terlibat dalam aktiviti jenayah ini. Ini antaranya bertindak bersubahat atau rela dipergunakan, membiarkan akaun bank kita digunakan oleh orang lain secara sukarela bagi mendapatkan sedikit habuan, maupun dengan cara penipuan untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Kebanyakan mereka yang sanggup terlibat dengan akaun keldai ataupun akaun tumpang ini adalah golongan yang terdesak, yang mengejar pendapatan lebih dan mempunyai tahap celik kewangan yang rendah. Antara golongan yang sering menjadi bangsa adalah suri rumah, penganggur, pelajar dan warga emas. Mereka telah ditawarkan dengan habuan yang lumayan oleh sindiket tersebut. Justeru sebagai pemegang akaun bank, kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa jua transaksi dan maklumat perbankan peribadi kita. Janganlah kita mendedahkan atau berkongsi apa jua maklumat perbankan peribadi dengan orang lain untuk apa-apa tujuan sekalipun, walaupun untuk tujuan permohonan pekerjaan maupun pinjaman dengan mana-mana pihak. Selidiki terlebih dahulu latar belakang dengan siapa yang kita berinteraksi. Bersama-samalah kita menyedarkan ahli keluarga, jiran tetangga, rakan taulan dan sanak saudara supaya menjadi masyarakat yang bijak dan berhati-hati supaya tidak terperangkap menjadi akaun keldai ini sama sekali. Laporkan kepada pihak bank dan polis jika berlaku kehilangan kad bank atau penyalahgunaan akaun bank.
Di samping itu, janganlah bersekongkol dengan pihak yang meminta kita melakukan aktiviti mencurigakan seperti membuat pindahan wang kepada orang yang tidak dikenali. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil pada khutbah hari ini ialah umat Islam dilarang melakukan perbuatan mengambil harta dan merampas hak orang lain dengan cara yang batil, buruk kesannya kepada orang lain dan seluruh masyarakat. Umat Islam juga hendaklah sentiasa berwaspada dengan sebarang panggilan telefon yang mencurigakan. Elakkan diri kita daripada menjadi mangsa sindiket penipuan terancang. Lindungilah data peribadi kita dan akaun bank supaya terhindar daripada perangkap sindiket yang menjana akaun keldai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu berbuat demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain daripada Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Surah Hud ayat 113. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikal samadaniyah. Jalalata Malikina Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzaf
الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayah serta petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat, mewakafkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhkanlah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang telah diberikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal bala wal waba wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.